Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini awak akan belajar tentang tenaga keupayaan kenyal. Apakah tenaga keupayaan kenyal? Okey. Sebelum belajar tentang tenaga keupayaan kenyal, awak kena tahu apakah yang dikatakan sebagai kenyal. Okey. Kekenyalan, suatu bahan dikatakan kenyal apabila bahan itu mempunyai satu sifat di mana dia mampu kembali kepada bentuk asalnya. Okey. Awak kena faham betul yang ni. Nanti kalau ditanya apa kenyal, dia boleh berpatah balik nah. Ingat betul-betul nah. Di sini saya ada satu getah. Getah adalah satu bahan yang kenyal. Okey. Kalau saya ambil kalkulator ini, adakah kalkulator kenyal? Awak bagi daya yang kuat, patahkan kalkulator ini, adakah dia akan kembali kepada asal? Tidak. Ataupun awak cuba bagi daya yang sedikit, cuba bengkokkan, boleh tak? Tak boleh nah, dia tidak ada sifat kenyal dalam dia. Sedangkan ini awak bagi daya yang sedikit, dia akan ikut nah. Dia akan berubah bentuk, tapi bila kita lepaskan daya, bila kita lepaskan daya, maka dia akan kembali ke bentuk asalnya. Okey nah. Apabila daya yang dikenakan dialih, kita bagi daya, dia ikut dia ikut berubah bentuk, tapi bila kita alih daya, dia berpatah balik. Okey, tolong ingat konsep ini. Itu yang pertama. Kedua, soalan akan tanya, apakah yang menyebabkan terjadinya begini? Awak nak tahu sebab biasalah soalan fizik, dia nak tahu awak faham betul ke tidak, dia akan tanya soalan-soalan yang bersifat esei sebab kenapa kenapa jadi begini? Okey, kerana di dalam bahan ini terdapat molekul-molekul bahan di mana antara dua atom atau molekul ni dia mempunyai daya tarikan. Lagi dia ada daya tolakkan di antara dia. Okey, apabila kita cuba jauhkan antara dua atom, kita cuba jauhkan, maka dia akan, daya tarikan antara atom akan menarik semula. Jadi bila kita cuba regang, daya tu akan tarik semula. Sebab tu bila kita lepas daya kita, daya dalam bahan tadi akan tarik supaya dia dekat semula. Begitu juga bila kita tolak dia. Okey. Macam mana tadi saya cerita apa? Bila kita regangkan, daya tu tarik balik. Bila ini. Bila kita mampatkan. Bila macam mana ni kita regang kan? Bila kita regang, daya dia akan tarik balik Tapi bila kita mampatkan, ni tak nampak, susah nak nampak sini. Kalau spring senang nampak awak tekan spring tu, awak mampat, dia akan tolak balik Okey. Bila awak mampatkan, dia akan tolak. Jadi daya kekenyalan ini ada pada getah, spring, lagi apa awak boleh carilah bahan-bahan tertentu yang boleh berpatah balik ke bentuk asalnya. Ada pembaris yang lembut tu kan. Itu contoh-contoh dia lah. Okey. Jadi yang kedua pun dah selesai. Beberapa konsep yang awak kena tahu. Yang ketiga, ni yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, awak kena tahu tentang hukum Hooke. Apakah hukum Hooke? Hukum Hooke menyatakan, kalau awak tengok hukum Hooke, dia ada graf. Graf X lawan F. Tolong hafal graf ini F ini apa dia? F adalah force.
iaitu daya. X ni apa? X ni jarak nah, tapi dalam kes ni pemanjangan. Pemanjangan apa? Pemanjangan getah ni, tapi getah nak kira susah nah. Jadi kita tengok spring Selalu dalam soalan dia bagi spring sebab spring senang kira. Nah, yang ni nak kira macam mana ni nah. Getah ni dah lah panjang dia 2 macam ni. Nah, awak kena bahagi 2 ni Okey. Jadi selalu kita cerita pasal spring Okey. Dia begini nah. Apabila kita beri daya, ni daya Pak CX ni daya, jadi kita cerita daya dulu nah. Okey, bila beri daya maka spring ataupun getah tadi akan memanjang. Nampak nah? Bagi daya dia panjang. Bagi lagi daya dia panjang. Nampak nah? Ini bertambah, ini pun bertambah. Nampak nah? Bagi daya panjang sampai satu masa. Ni awak bagi daya yang banyak sungguh macam ni nah. Bagi banyak sungguh dah lama sungguh. Bagi lagi sampai satu masa. Sampai satu masa nah, bagi ni ni macam awak regangkan atau mampat sungguh-sungguh nah. Yang ni tak boleh nak tunjuk mampat. Mampat sungguh-sungguh sampai satu masa. Satu masa di mana daya tarikan dan tolakan ni dah tak mampu nah. Dia dah rosak, dia dah pecah antara dia nah. Dia punya ikatan molekul dia pecah nah. Jadi pada masa itu maka dia dah tak berkadar terus. Yang ni berkadar terus tau maksudnya sama-sama naik dengan cantik, dengan linear nah. Graf garis lurus. Tapi sampai satu masa apabila dah melepasi tahap kekenyalan maka kenaikannya tidak lagi linear nah. Okey. Jadi di sini awak kena ingat kalau awak nak hafal ayat yang cantik, awak boleh tengok dalam buku. Tapi awak kena ingat beberapa perkara utama macam ni lah. Kekenyalan dia ada sifat dia. Dia berlaku bila kan? Mengapa? Ni awak kena ingat konsep-konsep. Bukan awak hafal. Bukan awak hafal ayat satu persatu. Tak, ni konsepnya begini. Ini pun begitu kita ada konsep dia di mana beberapa konsep yang awak kena tahu dalam hukum adalah kalau tengok dari sini dia naik sama cantik nah, maka bahasa dia pemanjangan. Pemanjangan dalam kes ni spring spring ataupun apa lagi bahan kenyal yang lain. Okey, pemanjangan spring biasanya ayat dia dalam apa nota dia kata spring lah, tapi bukan spring saja, bahan lain pun yang kenyal. Pemanjangannya berkadar terus. Maksudnya ini naik, ini pun naik. Berkadar terus dengan apa ni? Daya daya yang dikenakan. Daya apa? Daya yang kita bagi. Kalau awak lupa ayat dia, letaklah daya yang diberikan. Tak semestinya awak hafal ayat ni. Daya yang dikenakan, daya yang diberi. Daya macam buat ayat asalkan pemeriksa faham. Okey. Daya yang dikenakan dengan syarat apa? Dia akan terus berkadar terus. Dia akan berkadar terus sampai satu tahap. Tahap apa ni? Dipanggil had kenyal. Dengan syarat had kekenyalan tidak dilepasi. Okey. Nak hafal ke tidak dilepasi? Tak payah hafal. Awak tahu saya dah hafal lah. Oh, jangan terlebih dari ni. Okey. Dengan syarat awak buat ayat awak. Selagi tidak melebihi had kenyal. Buat ayat awak sendiri boleh Yang penting awak faham. Oh, dia berkata terus lagi tak lepas ni. Tu penting nak dapat markah. Okey, saya dah cerita. Okey. Jadi dia banyak cerita lagi. Untuk mendapat kiraan ini dari hukum awak ada kiraan ini. Okey. Banyak
panjang cerita dia, tapi dalam fizik tingkatan 5 awak tak perlu nak buktikan kiraan ni, awak hafal saja nah. Sekali kita masuk tenaga keupayaan ni, awak hafal nah. Sebenarnya X ni mai dari sini nah. Ada F dengan X. Awak ingat tak? F darab X. Apa dia F darab X? F ni daya. Darab dengan X ni apa? X ni pemanjangan. Kan? Pemanjangan dia juga adalah jarak. Daya darab jarak jadi apa? Ingat tak? Daya darab jarak. Formula apa ni? Ingat tak formula kerja? Nah, kerja adalah daya jarak darab. Daya F darab S. Ingat tak? Daya darab dengan jarak. Okey. Ini adalah dari sini awak boleh cari kerja. Dan kerja adalah bila kita buat kerja, kita mendapat apa? Kita akan mendapat tenaga. Contoh kerja naik bukit, awak dapat tenaga keupayaan, kan? Okey, sebab itu dari graf ni lah awak akan sampai kepada tenaga keupayaan. Tapi kali ini tenaga keupayaan kenyal. Nah, satu tenaga dalam bahan yang boleh buat kerja. Contoh mana getah saya tadi? Contoh bila ni susah nak nampak lagi, saya cerita yang senang ni. Tapi bila awak tarik, awak bagi tenaga keupayaan kenyal kepada dia. Awak bagi tenaga kat dia. Apa tenaga untuk buat apa? Untuk dia lompat ni, awak tarik. Nah. Awak tarik, awak nak terbit cicak contoh nah. Awak tarik, awak lepas, dia akan pergi. Nampak tadi saya lepas kan? Dia akan pergi. Jadi apa nak kata? Tenaga keupayaan kenyal ini dia menyimpan bila awak tarik, dia menyimpan satu tenaga yang mampu membuat kerja. Kerja dia melantunkan getah tadi. Getah saya pun dah hilang, dah pergi mana tak tahulah. Okey. Tu satu nah. Tapi dia dalam soalan dia tak tanya pasal getah nah. Pasal getah payah nak kira. Yang selalu ditanya adalah tentang spring. Okey, dia buat satu dinding di sini. Nah, ini lantai. Okey. Okey, spring. Okey. Kemudian dia letak satu beban. Okey, beban ni dia akan bagilah berapa kilo dan sebagainya. Kemudian awak tolak spring ni, awak mampatkan spring ni sampai ke dinding. Nah, contoh dia jadi begini. Begitu mampat. Mampat. Okey. Jadi, saya lukis sikit. Okey, dan dia dikatakan di apa? X pemanjangan dalam kes ni dia mampat sebanyak, kita kata sejauh 2 meter. Okey, kita dah cerita tentang X ni. Nampak nah? K ni apa? Yang kata K dalam spring dia ada K masing-masing. K ni adalah dia panggil apa K adalah dia punya indeks kenyal. Mana dia tak saya cari. K yang juga dipanggil sebagai pemalar daya spring. Okey, pemalar daya spring ini dalam unit Newton per meter. Okey nah. Contoh nah, awak nak faham ni memang agak pening lah sebab awak tak biasa dengan pemalar nah. Yang kata pemalar ni contoh macam apa pemalar yang awak tahu? Contoh yang pemalar ni satu yang tidak lagi berubah nah. Dalam kes ni untuk spring ni, spring masing-masing dia ada pemalar dia masing-masing. Apa yang awak ni? Contoh nombor Avogadro. Ingat tak? Kan 6.02 darab 10 kuasa 20 berapa? 23 kan? Okey, nombor Avogadro adalah satu pemalar yang tidak akan berubah. Maksudnya dalam satu mol ada berapa banyak atom kan? Ni pemalar lah ni. Okey, untuk spring dia ada pemalar dia nah, spring masing-masing. Contoh kalau awak tengok dalam pen ni ada spring nah. Ada spring ni. Dia ada pemalar dia nah. Dalam pen ni pemalar pun ada spring. Nampak? Pen ni pun ada spring.
Yang tadi ada spring dia, ada pemalar dia. Yang ni pun ada pemalar dia. Tak sama lah setiap spring. Okey. Kalau awak tengok unit dia, Newton, meter. Newton ni adalah unit bagi daya. Meter ni adalah jarak. Bermaksud setiap spring, bila diberi daya yang sama, contoh awak beri 1 Newton, ada setengah spring bagi 1 Newton, dia akan mampat sangat. Ada setengah spring dia keras, bagi 1 Newton dia tak bergerak sangat pun. Itu maksud dia. Pemalar ni kekerasan spring tu lah. Kekerasan spring tu. Contoh kalau awak kata pemalar, ini kita tinggal ni set. Kalau pemalar spring A dengan spring B. Kalau spring A ni 5 Newton per meter. Spring B 1 Newton per meter. Okey. Apa maksud dia? Maksudnya yang atas ni, untuk menggerakkan 1 meter, untuk memampat atau meregang 1 meter spring tu memerlukan 5 Newton. Untuk B, A ni. Untuk B pula, untuk mampat atau regangkan dia cukup 1 Newton je. Untuk setiap 1 meter, faham, saya pun dah pening nak abang je lah. Untuk mampatkan 1 meter atau regangkan 1 meter, ni pakai 1 Newton saja, ni pakai 5 Newton. Agak-agak awak yang mana lebih keras spring dia? Spring mana keras? Yang ni nak gerakkan 1 meter kena 5 Newton. Yang ni nak gerakkan 1 meter, 1 Newton dah cukup. Spring mana keras? Tentulah yang ni perlu banyak daya. Ini spring ni keras. Ini spring ni lembut. Faham? Itu konsep dia. Yang kata pemalar. Jadi kalau pemalarnya besar, 5 Newton per meter, springnya keras. Pemalarnya rendah, 1 Newton saja per meter, springnya lembut. Faham? Okey, habis dah kes ni. Kok dia tanya soalan esei, awak tahu dah. Soalan struktur, soalan ayat, awak dah faham. Okey, di sini saya nak kira tenaga keupayaan yang ada di sini yang telah digunakan. Okey, tadi kita kata dia bergerak 2 meter, dan kita kata pemalar spring ini contoh dalam ni 5 Newton per meter. Contoh. Jadi untuk ini kita boleh tanya soalan. Berapakah tenaga keupayaan kenyal? Kita boleh tanya. Okey. Jadi berapa? Awak pun tenaga keupayaan kenyal sama dengan ni, saya buat singkatan. Kalau awak nak pakai singkatan ni, sebelum tu awak tulis dulu kat atas tenaga keupayaan kenyal TUK. Supaya pemeriksa faham. Okey, dia adalah setengah K X kuasa 2. Iaitu berapa? Setengah K tadi dia bagi. Kadang-kadang dia tak bagi, awak kena cari. 5 Newton per meter. X kuasa 2. X kuasa 2 berapa? 2 meter. Kuasa 2. Okey, dari sini dia jadi berapa? 2 kuasa 2, 4 meter kuasa 2. Okey, jadi kira semua ni 5 dan 4, 20 bagi 2, 10 meter kuasa 2 potong ini meter. Newton, 10 Newton meter. Newton meter adalah apa? Saya duk abang selalu dah. Newton meter adalah unit bagi joule. Joule adalah unit bagi tenaga. 10 joule. Betul tak tenaga? Ya, sebab dia adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi setakat ni awak faham. Kita tengok soalan. Saya nak tengok soalan. Untuk soalan, awak cuba buat S1 dan S2. Nyatakan dua daya yang bertindak antara zarah pepejal. Okey, terangkan apa yang terjadi kepada daya antara zarah pepejal apabila pepejal itu 1 dimampatkan, 2 diregangkan. Okey, dan awak buat soalan kedua. Rajah menunjukkan 3 situasi. Suatu spring apabila digantung dengan pemberat 8 Newton. Ni 8 Newton.
Kemudian 20 Newton sini. Kemudian X Newton. Tak tahu. Awak nak kena cari. Tentukan nilai X. Awak kena kira ni berapa nah. Tapi awak dah ada formula tadi nah. Ni Anas. Kemudian lagi. Panjang asas spring itu berapa dan pemalas spring dalam unit. Okey nah. Okey, untuk fizik tak macam AdMath nah. AdMath cikgu cerita dengan soalan semua dah cukup lah. Cuma awak kiraan dia power nah. Tapi untuk fizik yang cikgu cerita ni kadang-kadang dia tanya soalan lain lagi. Dia boleh tanya sebab dia subjek sains nah, bukan subjek matematik ni dia tetap dah. Sains tak, sains berubah. Jadi awak akan jumpa macam-macam soalan. Ni salah satu contoh nah. Dan awak kena cuba buat lah nah. Semampu yang boleh nah. Okey, buat dan hantar Jumaat pagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.